A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada petang ini dalam masa 30 minit sahaja dari jam 3 hingga ke 3.30 petang ya. Jadi mata pelajaran kita pada petang ini ialah sirah tahun 3 ya. Kita akan mempelajarinya secara ringkas ya, hanya untuk satu muka surat sahaja, iaitu berkaitan dengan nasab Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum itu, marilah kita sama-sama menadah tangan, merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memohon perlindungan serta diberikan kefahaman dalam menuntut ilmu. InsyaAllah tanda tangan sama-sama kita baca dengan sungguh-sungguh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi waftah li bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qalbi kama nawwarta asy-syamsa wal qamar wassahhil li abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Tuhanku, tambahkan ilmuku dan luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah bagiku akan urusanku, dan lepaskanlah kebekuan lidahku supaya mereka faham akan perkataanku. Ya Allah, keluarkanlah daku dari kegelapan ragu dan muliakan daku dengan cahaya kefahaman, dan bukakanlah daku dengan pengetahuan ilmu, dan terangkanlah hatiku sebagaimana Engkau menerangkan matahari dan bulan, dan mudahkan bagiku pintu-pintu kurniaanmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini adalah isi kandungan untuk tempoh setahun pelajaran kita. Ya, jadi pelajaran kita pada petang ini lebih mengkhususkan kepada tajuk pelajaran yang pertama, iaitu berkenaan dengan nasab Nabi Muhammad SAW. Ya, unit 1 tempoh hari saya telah kongsikan bersama kamu semua ya, di muka surat yang pertama, iaitu kemuliaan bangsa Arab Quraisy ya. Jadi kali ini kita akan masuk kepada unit yang kedua, iaitu nasab Nabi Muhammad SAW di sebelah bapa pada muka surat yang ketiga. Ini adalah cerita seberingkas ya, berkenaan dengan kemuliaan bangsa Arab Quraisy ya. Saya cuba ulangkan balik, buat refresh balik kepada kamu semua supaya kamu boleh ingat. Lepas ni mungkin kita akan buat latihan secara ulangan. Maksudnya dalam orang kata apa, latihan itu kamu akan diberi lebih banyak lagi soalan-soalannya. Jadi setiap unit dia akan beri soalan, nampak mudah dalam 2-3 soalan, tapi lepas ni kalau dah makan bulan kamu belajar, kamu akan semakin orang kata apa, semakin banyak soalan yang kamu perlu buat ya. Dan kamu tidak lagi merujuk kepada buku teks ya, buku teks ataupun buku panduan kamu. Okey, ini adalah secara ringkas. Keturunan Nabi Muhammad SAW itu berasal daripada Nabi Ismail, anak kepada Nabi Ibrahim AS ya. Jadi bangsa kita juga adalah salah satu daripada keturunan-keturunan Nabi Ibrahim ya, daripada isterinya yang terakhir ya, kalau mengikut kajiannya lah ya. Okey, itu bahagian bangsa Melayu lah. Tapi ni kita cerita lebih fokus pada bangsa Arab, keturunan Nabi Muhammad SAW ya. Tadi saya ulang apa dia, Nabi Muhammad itu berasal daripada keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu pula siapa? Nabi Ismail adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Itu sebab kalau dalam tahiyat akhir kita
baca at-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maknanya ada nama Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim di dalam tahiyat akhir, ya. Jadi begitulah mulianya Nabi Muhammad, ya, yang merujuk kepada jaluran keturunan Nabi Ibrahim itu, ya, begitu mulianya, ya. Sampaikan Allah menceritakan tentang bagaimana asal usulnya Nabi Muhammad SAW ini, ya. Minta maaf kalau ada percakapan ayat-ayat saya yang terlalu membuatkan kamu tidak faham, tidak mengapa. Yang paling penting, ambil poin-poin penting, ambil perkara-perkara penting dalam pelajaran kamu perhatikan betul-betul, ya, dengar baik-baik, ya, fokus telinga, mata kamu, lidah kamu, ya, segala diri rasa kamu, otak, jiwa kamu semua perlu diberikan perhatian yang secukupnya kepada apa yang kamu belajar pada petang ni. Okey. Jadi ini adalah bangsa yang mempunyai sifat pemurah, ya, dan menepati janji. Sangat jujurlah orangnya, ya. Kalau dia cakap A, dia pasti akan tunaikan A. Okey, dan serta mempunyai keazaman yang kuat, ya. Nama Muhammad itu bererti yang terpuji. Baginda dilahirkan di kota Mekah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab, bapanya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, daripada keturunan bangsawan Quraisy, satu-satunya keturunan dari semulia-mulia kaum yang ada di Mekah. Ini adalah pantun yang menceritakan tentang kemuliaan kaum dan bangsa Nabi Muhammad SAW. Ya, secara ringkaslah saya hanya bacakan saja. Kamu boleh orang kata boleh tengok balik dekat kamu punya buku teksnya ataupun rujukan. Nanti saya akan bagi rujukan juga, ya. Okey, lahirnya Muhammad di kota Mekah, lahir di kota Mekah, bulan Rabiul Awal, Muharram Safar Rabiul Awal, Muharram Safar Rabiul Awal. Maknanya bulan 3, ya. Tapi pada tahun gajah, di mana tentera Abraha masih ada lagi, ya, pada waktu itu. Jadi hari Isnin subuh yang cerah. Hari Isnin subuh yang cerah. Pada waktu itu adalah hari Isnin, waktu subuh yang cerah. Dia membawa rahmat bersama berkah, ya. Nama Muhammad artinya terpuji. Arab Quraisy adalah keturunan baginda, ya. Menjadi rasul dan juga nabi, membawa sinar kepada alam semesta. Ismail Ibrahim asal keturunan. Ismail adalah keturunan dia, jaluran daripada Nabi Ismail. Ismail itu pula adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Inilah jaluran dia, ya. Abdullah bin Abdul Muttalib adalah bapanya. Abdullah itu adalah bapanya. Abdul Muttalib itu adalah atuknya. Okey. Membawa pekerti dan kemuliaan. Aminah binti Wahab adalah ibunya. Aminah nama ibunya. Wahab itu adalah nama datuk sebelah ibunya. Okey, baginda wafat di kota Madinah. Wafat maksudnya meninggal dunia lah, ataupun mati, bahasa yang paling mudah. Baginda wafat di kota Madinah, ya. Padahal asal lahir dekat Mekah, tapi meninggalnya dekat Madinah, ya. Semua sahabat berduka cita baginda meninggalkan Quran dan Sunnah sebagai panduan umat tercinta. Maknanya sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, dia ada berpesan kepada sahabat dan disampaikan sehingga kita-kita ini yang berada di akhir zaman, dikata apa? Telah aku tinggalkan kalian dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sunnah itu adalah perbuatan-perbuatan Nabi, ya. Nanti kita akan lebih huraikanlah cerita tentang sunnah ini, di lain masa, ya, kalau ada kesempatan. Okey, ini adalah cerita tentang unit kedua, ya. Sebenarnya inilah benda yang kita fokuskan pada petang ini, berkaitan dengan nasab Nabi Muhammad SAW di sebelah bapa, ya. Kita ulang balik apa dia? Nasab Nabi Muhammad SAW
sebelah bapa. Kita belum cerita pas di sebelah ibu lagi, kita baru cerita di sebelah bapa. Baca dan faham, ini adalah keturunannya. Okey, ini kalau kita naik ke atas, tengok gambar rajah dia. Kalau naik ke atas ni, Muhammad itulah anak, Abdullah itu adalah bapa, Abdul Muttalib itu adalah datuk, Hashim ini adalah moyang satu dia, Abdul Manaf ini adalah moyang dua, Qusa ini adalah moyang tiga, dan Kilab bin Murrah ini adalah moyang empat dia. Okey, tapi sekarang ni kalau kita tengok anak panah tu, dia turun, maksudnya nak tunjukkan bahawa jaluran itu sampai kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi bermula daripada moyang keempat dia tu, namanya Kilab bin Murrah, ya. Kilab bin Murrah. Cuba ulang, Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah. Okey. Seterusnya namanya Qusa. Qusa adalah moyang dia yang ketiga. Okey. Tadi yang empat turun jadi nombor tiga. Qusa. Apa dia? Qusa. Seterusnya turun kepada moyang dia yang nombor dua. Makin turunlah ke bawah, ya. Abdul Manaf. Apa dia? Abdul Manaf. Kita ulang sekali lagi, Abdul Manaf. Yang seterusnya Hashim, ni moyang satu lah, sebelum sampai kepada Abdul Muttalib datuknya. Hashim. Apa dia? Hashim. Okey, akhirnya turun kepada nama datuk dia, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Apa dia? Abdul Muttalib. Seterusnya turun kepada bapanya, iaitu Abdullah, ya. Apa dia? Abdullah. Okey, Abdullah. Dan akhir sekali turun kepada Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ada orang ataupun sesiapa sahaja yang menyebut kalimah sallallahu alaihi wasallam, kamu mesti menyebut ataupun membalasnya dengan menyebut sallallahu alaihi wasallam juga, ya. Itu tanda kamu hormat kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, Rasul kita untuk umat akhir zaman. Okey. Dan dia jugalah penyebab kepada syafaat yang kita dapat daripada dia nanti dekat akhirat, ya. Sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini adalah nama dia. Muhammad memang betul nama tunggal dia, tapi sallallahu alaihi wasallam itu perlu disebut kerana Allah memuliakannya. Jadi maka kita sebagai hamba kepada Allah juga perlu memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai setakat itu sahaja pelajaran sirah kita pada petang ini. InsyaAllah selepas kamu habis menonton video ini, saya akan berikan soalan-soalan, mungkin di dalam bentuk slideshow. Jadi slideshow tu saya akan snap gambar dan saya akan berikan kepada kamu, insyaAllah, ya. Tolong ingatkan saya, tolong ingatkan saya. Sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.